Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemu dan dihimpunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit masa yang tersisa dan berbaki, kita sama-sama dapat manfaatkan masa tersebut dengan membaca dan mentadabburkan beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pelajaran dan iktibar serta dibawa pengamalannya di dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Maryam, yaitu merujuk ayat 54 dan ayat 55, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Surah Maryam ayat 54 dan ayat 55. Di dalam ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi penegasan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menceritakan kepada kaumnya tentang kisah seorang Nabi, yaitu merujuk kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam, yang mana sebelum ini kita telah diperingatkan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim. Dan alhamdulillah, pagi tadi kuliah subuh kita telah diperingatkan dengan kisah Nabi Allah Musa. Dan malam ini insya-Allah kita akan berbicara mengenai kisah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Allah Ismail alaihi salam adalah seorang lelaki yang benar janjinya, wa kana rasulan nabiyya, dan dia juga adalah seorang rasul dan nabi yang telah dipilih secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila berbicara tentang Nabi Allah Ismail, pandangan kita akan terus menjurus kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab sejarah Nabi Allah Ibrahim, baginda mempunyai isteri yang pertama yang disebut dengan nama Sarah.
Dan daripada Sarah ini Allah mengurniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak lelaki yang bernama Ishak, iaitu merujuk kepada Nabi Allah Ishak alaihi salam. Manakala daripada isteri Nabi Allah Ibrahim yang kedua, iaitu Hajar, Allah mengurniakan kepada Nabi Allah Ibrahim seorang lagi Nabi, iaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kalau kita baca sejarah kedua-dua anak Nabi Allah Ibrahim, sama ada Ismail ataupun Nabi Allah Ishak alaihi salam, sebenarnya walaupun Nabi Allah Ismail ini lahir daripada isteri yang kedua, tetapi umur Nabi Allah Ismail lebih tua 14 tahun berbanding dengan Nabi Allah Ishak alaihi salam. Ismail lebih tua 14 tahun. Bila kita merujuk atlas dan sejarah para Nabi dan Rasul, diperkirakan kehidupan rentang masa Nabi Allah Ismail bermula 1911 hingga 1774 sebelum Masihi. 1911 hingga 1774 sebelum Masihi. Manakala Nabi Allah Ishak 1897 hingga 1717 sebelum Masihi. Jadi kalau Nabi Allah Ismail 1911 dan Nabi Allah Ishak 1897, ini menunjukkan kepada kita kebenaran atas hal tersebut, kerana beza antara keduanya adalah 14 tahun. Dan diperkirakan umur Nabi Allah Ismail ini hanya mencapai 137 tahun sehinggalah beliau wafat, manakala Nabi Allah Ishak pula mencapai umur 180 tahun sampailah beliau wafat. Dan perbezaan bilangan nama keduanya disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Allah Ismail disebutkan sebanyak 12 kali namanya dalam Al-Quran, dan Nabi Allah Ishak disebut 17 kali namanya di dalam Al-Quran. Apapun malam ini kita bercerita mengenai Nabi Allah Ismail, yang mana disifatkan oleh Allah sebagai seseorang yang amat benar janjinya, iaitu seseorang yang mempunyai sifat sentiasa berpegang teguh kepada janjinya dan berusaha untuk memenuhi dan menunaikan janjinya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Sama ada yang melibatkan janjinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih aula dan utama bagi dirinya untuk memenuhi hak tersebut, apatah lagi terhadap sesama makhluk Allah yang kita panggil sebagai manusia. Dan itulah gelaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ismail. Apapun bila sebut tentang Nabi Allah Ismail, kita akan terbayangkan dua peristiwa yang paling besar yang pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quran. Yang pertama yang menarik minat kita tentang Nabi Allah Ismail, sewaktu mula-mula dia dihantar oleh bapaknya Nabi Allah Ibrahim ke bumi Mekah, ditinggalkan berseorangan bersama dengan hanya ibunya Hajar. Dan disinilah berlaku peristiwa ibunya mencari sumber air, yang mana berlaku peristiwa sa'i tu yang kita duk buat dalam amalan ibadat haji hari ini di antara Safa dan Marwah, sehingga keluarnya pancutan sumber telaga air Zam-Zam daripada telapak kaki Nabi Allah Ismail. Itu satu peristiwa yang besar dalam sejarah. Peristiwa besar yang kedua ialah peristiwa bapaknya Nabi Allah Ibrahim yang mendapat mimpi daripada Allah supaya menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail, sehingga daripada konteks penyembelihan tersebut dijadikan sebagai amalan korban secara generasi demi generasi, sampailah kepada umat Islam hari ini masih lagi tetap merayakan hari raya tersebut dan disunnahkan berkorban pada hari yang sama.
Baik, kembali kepada kisah Nabi Allah Ismail alaihi salam, kenapa dia diberi gelaran Sadiqal Wa'di. Ibnu Jurash, seorang ulama besar, telah menyebutkan sesungguhnya Nabi Allah Ismail ini tidaklah sesekali bila dia berjanji untuk menunaikan sesuatu ibadah atau menunaikan sesuatu amalan yang dia niatkan ibadah dan amalan tersebut kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk memenuhi janji tersebut dengan sempurna dan sebaik mungkin. Begitu juga dalam soal sekiranya Nabi Allah Ismail melakukan nazar kepada Allah, yang mana nazar ini juga akan disempurnakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Imam besar, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang terkenal dengan tafsirnya Tafsir Tabari, telah meriwayatkan satu kisah yang mana Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, telah menceritakan kepada aku Yunus, telah menceritakan kepada aku Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada aku Umar Ibnul Haris, telah menceritakan kepada aku Sahal bin Aqil. Sahal bin Aqil mengatakan bahawa pada suatu ketika dahulu Nabi Allah Ismail ni pernah berjanji dengan seorang lelaki, yang mana Nabi Allah Ismail berjanji untuk bertemu dengan lelaki tersebut atas sesuatu urusan di suatu tempat, yang mana dalam tafsir tak sebut tempat tu, tapi digambarkan Nabi Allah Ismail janji dengan seorang lelaki di suatu tempat. Bila Nabi Allah Ismail mendatangi tempat tersebut, dikatakan bahawa lelaki yang dia berjanji tadi, nak jumpa dengan Nabi Allah Ismail tadi, terlupa akan janji dia. Bukan Nabi Ismail yang terlupa, Nabi Ismail pi tempat tu, tapi lelaki hak berjanji nak jumpa dengan Nabi Allah Ismail di tempat tu lupa akan janji dia. Jadi bila lelaki ni lupa, Nabi Ismail dia tak berganjak, dia duduk situ saja tunggu sampai lelaki tu sampai. Keesokan harinya baru lelaki hak janji dengan Nabi Allah Ismail tadi baru teringat, oh semalam aku berjanji dengan Nabi Allah Ismail nak jumpa dengan dia tempat sekian-sekian, tapi hari ini dia teringat, terus dia pi kepada tempat yang dijanjikan. Dia tengok Nabi Allah Ismail masih ada duduk situ, tak berganjak dan tak balik. Lalu dia tanya Nabi Allah Ismail, wahai Nabi Allah Ismail, adakah kamu tidak berganjak ataupun tidak beralih daripada tempat ni? Tidak sesekali. Bahkan aku akan menunggu sampai kamu sampai, sebab aku dah berjanji dengan kamu tunggu tempat ni. Ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Ismail ini bukan sahaja kuat janji dia dan nazar dia terhadap Allah, tapi bila dia berjanji dengan manusia lain, pasti itulah yang dilakukan olehnya. Tunggu sampai satu hari suntuk. Tetapi Imam Ibnu Katsir telah membawakan dua lagi riwayat mengenai kisah yang sama tetapi masa yang berbeza. Kalau riwayat pertama tadi cuma satu hari, tetapi riwayat yang sama juga datang daripada Imam Sufyan As-Sauri, yang mana Imam Sufyan As-Sauri mengatakan telah sampai berita dan riwayat kepadaku bahawa Nabi Allah Ismail menunggu lelaki yang berjanji dengannya itu bukan satu hari, tapi 1 tahun penuh. Maksudnya ini lagi lama. Menurut riwayat kedua daripada Imam Sufyan As-Sauri, Nabi Allah Ismail tunggu setahun. Lelaki tu teringat baru pergi tempat tu dan dapati Nabi Allah Ismail masih ada tempat tu. Dan riwayat yang ketiga datang daripada Ibnu Zaujak. Ibnu Zaujak kata setahun juga, sama macam riwayat yang kedua yang diketengahkan oleh Imam Sufyan As-Sauri. Tapi yang ada penambahan pada riwayat Ibnu Zaujak ialah tunggu tu setahun ni sampai Nabi Allah Ismail bina satu rumah kecil sebagai penempatan. Nak setahun ni nak kena hujan panas gelap cerah ni, kena sampai buat rumah di situ.
kena sampai buat penginapan di situ. Tapi dalam ketiga-tiga riwayat ini, kita letakkan hanya Allah lah yang maha mengetahui berapakah sebenarnya jumlah hari atau jumlah masa. Tetapi riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Ismail ada salah seorang yang kuat berpegang dengan janjinya, sampaikan Allah menyebut innahu kana sadiqal wa'di. Begitu juga kalau kita bersyair ke, nama dia bernasyid ke, kan ada kita duk nasyid kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amisna ala dinil Islam. Kemudian ada bahagian terakhir itu sadiqul wa'dil amin. Tapi sadiqul wa'dil amin ini merujuk kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tok dia dulu Nabi Allah Ismail, orang yang berpegang teguh dan kuat pada janji. Bila berjanji dengan seseorang, apatah lagi cucunya yang datang sebagai seorang nabi dan rasul yang terakhir juga seorang yang kuat berpegang teguh kepada janjinya. Baik. Berkenaan dengan kisah Nabi Allah Ismail juga, kalau kita nak dapatkan gambaran bahawa bila dia berjanji dia akan menunaikan janji dia, kita rujuk dalam surah Safat. Safat ayat 102 adalah jawapan. Bila mana ada dialog yang panjang tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim bermimpi dan dia cerita mimpi dia kepada anak dia Ismail. Pasal hak dia mimpi nak sembelih anak dia tu. Apa jawapan tu? Poin dia, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku ni wahai bapa akan termasuk di dalam orang-orang yang bersabar atas hal tersebut. Jadi bila benar-benar ketika Nabi Allah Ibrahim nak sembelih anak dia Ismail, kalau kita nak tengok pembuktian kata-kata bahawa dia mampu bersabar, kita boleh tengok keadaan tu. Kalau orang tu tak mampu sabar, dia akan melengah-lengahkan. Kalau orang tu tak mampu sabar, dia akan buat dalih, dia akan buat helah, dia akan buat alasan, sama ada untuk mengelak daripada disembelih atau melambat-lambatkan usaha penyembelihan tersebut. Tapi keadaan apa yang berlaku kepada Ismail sama seperti yang dia tuturkan kepada bapaknya sebelum ini, insya-Allah aku akan menjadi golongan-golongan manusia yang mampu bersabar. Jadi waktu nak kena sembelih pun dia relax, dia sabar dengan ketentuan Allah terhadap dirinya melalui perintah terhadap bapa dia Nabi Allah Ibrahim. Dan ini terbukti atas kesabaran yang dia sendiri ucapkan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salasun. Tanda-tanda bagi orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kazaba, iza wa'ada akhlafa, iza tumina khana. Tanda orang munafik yang pertama, iza haddasa kazaba. Bila dia bercakap, bila dia berbicara, dia berbohong, dia menipu, dia berdusta. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia menyalahi janji dia. Dia tak tepati janji dia. Dan yang ketiga, wa iza tumina khana. Bila dia diberi amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Jadi itu tanda-tanda ataupun sifat manusia yang munafik. Dan kalau kita nak melihat kepada sifat manusia yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita kena cari kebalikan daripada 3 sifat tadi. Maksudnya pattern orang beriman, bila dia berbicara, dia bercakap benar, dia bercakap jujur, dia bercakap betul.
Bila dia berjanji, dia bukan tak tepati janji, malah dia menunaikan janjinya. Dan bila dia diberi amanah, dia berusaha sedaya upaya dengan setakat kemampuan yang dia ada untuk menjalankan dan melunaskan janji-janjinya ataupun amanah-amanah yang dia pikul ataupun yang dia tanggung. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kisah yang ni berlaku sebelum Nabi Muhammad ni diangkat oleh Allah jadi nabi dan jadi rasul. Yang ni waktu dia ikut geng-geng berniaga ke negeri Syam kan. Nabi Muhammad bawa barang-barang dagangan pi ke negeri Syam. Kisah ini kita boleh buka dalam Sunan Abi Daud, iaitu kitab hadis Sunan Abi Daud. Satu lagi kitab karangan Abu Bakar Muhammad Ibnu Ja'far Al-Kharaiti. Kitab ni tajuk dia Makarimul Akhlak. Akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi dia ada riwayat yang panjang sampailah riwayat ni yang terakhir sekali disebut oleh seorang individu yang bernama Abdullah Ibnu Abul Hamsa. Sebab Abdullah Ibnu Abul Hamsa ni lah orang yang ada hubungan terus dengan peristiwa dan kejadian dengan Nabi Muhammad ni. Ditakdirkan oleh Allah, bila Nabi Muhammad ni berdagang, Nabi Muhammad ni berniaga, Abdullah ni dia ada hutang yang masih belum selesai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berjanji dengan Rasulullah, hari sekian-sekian, tempat sekian-sekian dia akan datang dan selesaikan hutang tu. Jadi tunggu punya tunggu, hari yang ketiga baru dia sampai. Hari pertama, hak patut hari janji tu dia sampai, dia tak ingat. Esok kan pula, lusa tu dia tak ingat pula. Hari ketiga baru dia teringat. Bila hari ketiga baru dia teringat, lalu dia pi, Nabi duduk situ lagi tunggu dia 3 hari. Yang ni ada perkataan Nabi sebut, ya fata laqad syaqaqta alayya ana hahuna munzu salasin antaziruka. Wahai anak muda, laqad syaqaqta alayya, sesungguhnya perbuatan kamu ni amat memberatkan diri aku. Dah janji-janji, hari ketiga baru mai. Ana hahuna, aku duduk sini tunggu hang munzu salasin antaziruka. Aku duduk tunggu dah 3 hari dah. Hari pertama janji hang tak datang, hari kedua tak ingat, hari ketiga baru mai. Dan ini menunjukkan bahawa Rasulullah juga menyamai akhlak, iaitu benar pada janjinya sebagaimana moyangnya dahulu, iaitu Nabi yang kita bicarakan sekarang, Nabi Allah Ismail alaihi salam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi pernah memuji menantu dia. Siapa menantu Nabi? Bukan menantu Nabi ni Osman, tapi menantu Nabi, suami pada Zainab, kakak pada Fatimah. Suami pada Zainab nama dia Abul Ash bin Rabi'. Dia ni, walaupun dia ni dalam perang Badar, dia antara grup yang duduk belah grup Abu Jahal. Duduk belah grup Abu Jahal lawan grup sahabat-sahabat Islam, dan dia akhirnya tertawan. Panjanglah kisah dia ni. Jadi ketika dia jadi menantu Nabi ni, dia adalah seorang yang baik budi pekerti dan baik akhlak dia. Nabi pernah sebut kebaikan akhlak dia. Nabi sebut tentang menantu dia ni, apa dia? Haddasani fasadaqani wa wa'adani fawafali. Maksudnya dia berbicara dengan aku dan dia juga membenarkan apa yang aku cakap, apa yang aku sebut, apa yang aku ceritakan. Walaupun dia ni tidak sama akidah dengan Nabi, dia tak masuk Islam lagi pada masa tu, tetapi dia ni seorang yang boleh bersembang dengan Nabi, berbicara dengan Nabi, bercakap dengan Nabi, hubungan baik dengan Nabi. Lepas tu setiap apa yang Nabi sebut dia benarkan. Bukan dia kata bukan dia kata dak, bukan dia lawan.
Ini menunjukkan sifat baik yang Nabi cerita pada menantu dia. Wa wa'adani, bila dia berjanji dengan aku, fa wafali, dia akan menunaikan segala janji-janjinya pada aku. Itu kisah Rasulullah mengisahkan tentang salah seorang menantu dia yang bernama Abul Ash bin Rabi', iaitu suami kepada putrinya Zainab. Dan begitu juga para sahabat, ramai yang masih mengekalkan sikap berpegang teguh pada janji. Antara kisah lain ialah bila Rasulullah ni dah wafat, Rasulullah dah meninggal. Jadi Abu Bakar keluar untuk mengumumkan satu hal. Antara benda penting yang diumumkan oleh Abu Bakar setelah Rasulullah ni wafat, iaitu dua benda. Mana-mana di kalangan kamu yang dulu waktu Nabi Muhammad, waktu Rasulullah ni hidup, dia ada pernah janji apa-apa dengan kamu, tapi janji itu belum dapat ditunaikan waktu dia hidup, mari jumpa dengan aku. Apa-apa janji sekalipun yang Muhammad pernah mengadakan perjanjian dengan kamu, siapa-siapa pun, tapi sebab dia dah meninggal ni, janji itu belum ditunaikan, datang jumpa aku. Ataupun yang terlibat dengan masalah hutang, kamu bagi hutang dekat Muhammad, Muhammad belum settle, Muhammad belum lunaskan, datang jumpa aku akan tunaikan, aku akan settlekan. Tiba-tiba keluarlah seorang sahabat yang nama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah nak mari settle hak nombor satu, bukan hak nombor dua. Dia dengan Rasulullah tak ada bab hutang-hutang. Dia berhutang dengan Nabi ke, Nabi berhutang dengan dia, tak ada. Tapi bab Nabi pernah berjanji dengan dia. Apa yang Nabi janji dengan dia dulu, Nabi sebut bila telah datang harta daripada Bahrain. Tak tahu bila ni. Nabi sebut kat dia, bila datang harta daripada Bahrain, maka aku akan memberikan kepada kamu banyaknya sekian-sekian. Tapi masa Rasulullah hidup tak datang lagi harta tu. Lepas Rasulullah meninggal tak datang lagi, tapi dia sebut benda ni dekat Abu Bakar. Jadi bila betul-betul dapat menguasai kawasan tersebut dan datang harta tu daripada Bahrain, maka Abu Bakar panggil Jabir bin Abdullah. Lalu dia penuhi dengan kedua-dua telapak tangannya. Jadi di sini ada duit, iaitu duit dirham. Jadi Rasulullah nak bagi penuh kedua-dua telapak tangan dia, dia kata ambil Jadi dia pun rauk kedua-dua telapak tangan dia, jadi penuhlah dengan duit tadi. Lalu bila lepas dia rauk, dia bilang satu-satu, jumlah dua tangan dia raupan duit tadi ialah 500 dirham je. Lepas tu sebab janji dia dengan Rasulullah, Abu Bakar kata buat dua kali lagi. Maksudnya patut sekali tu ya. Tapi Abu Bakar kata buat dua kali lagi. Dua kali rauk lagi. Kalau dengan nisbah nilai tadi dapat berapa dirham? 1,500 dirham lah, sebab sekali tu 500 dah, lepas tu dua kali rauk lagi. Ini bermakna sahabat juga tetap berpegang teguh janjinya. Lebih-lebih lagi janji yang belum mampu dilunaskan atau belum terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tengok Rasulullah ni, tengok saja yang paling kita rasa sedih waktu peristiwa Rasulullah nak hijrah. Bukankah Rasulullah banyak pegang amanah-amanah manusia lain kan? Harta-harta tertentu, barang-barang penting tertentu, tapi dia tinggalkan pesan ini pada siapa? Pada menantu dia, Sayyidina Ali. Maksudnya orang-orang Arab Quraisy walaupun dia bermusuhan dengan Nabi, tapi bila dia nak berjalan jauh, dia tak bawa benda-benda penting. Sebab tengah jalan tu takut kena rompak ke ambil ke orang, dia cari siapa untuk tinggal amanah tu. Dia pun berlawan dengan Nabi, tapi dia tak bagi kat Abu Jahal nak pegang harta dia. Dia tak bagi kat Abu Lahab nak jaga harta dia. Dia cari Nabi juga. Jadi Nabi lah duk pegang amanah-amanah tu. Bila Nabi nak berhijrah, kalaulah Nabi bawa sekali harta tu, orang pun akan query lah. Query apa? Oh, Muhammad buat pelari, kita bagi amanah suruh jaga. Dia hijrah ke Madinah, dia bawa pi semua harta kita. Lagi buruk nama Nabi. Tapi sebab Nabi nak jaga amanah tu, Ali, kamu lambat sikit pi, pegang barang ni. Bila tuan dia mari tuntut, bagi balik kepada mereka semua dengan seadil-adil, dengan hak yang mereka tinggalkan padaku. Itu contoh yang dikaitkan dengan benarnya janji
Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nenek moyangnya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Baik, kita pi ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dan sesungguhnya Nabi Allah Ismail sentiasa menyeru dan menyuruh ahli keluarganya bis-salah, iaitu mengerjakan salat, waz-zakah dan menunaikan zakat. Wa kana inda rabbih mardiyya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Ismail, nilai dia, kedudukan dia, level dia, status dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang manusia yang diredai oleh Allah. Kita hari ini pun bukan Nabi, kita hari ini bukan Rasul, kita hari ini sebagai seorang hamba Allah yang dipenuhi dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat, tapi capaian penghujung kehidupan kita, kita nak apa yang Allah sebut dalam ayat ni, menjadi seorang hamba Allah yang diredai olehnya. Dalam kes ini Allah sebut dia reda pada siapa ni? Pada Nabi Allah Ismail. Tapi ini jualah harapan dan tuntutan kita sebagai seorang hamba. Bila kita menghadap Allah kelak, hak itulah yang kita nak. Reda daripada Allah. Bila Allah meredai kita, maka keselamatanlah atas kita. Bila Allah murka atas kita, maka kecelakaanlah atas kita. Jadi semua orang nak menuntut keredaan Allah, tapi bukan dia tuntutan saja-saja, bukan dia harapan semata-mata, tapi jalan-jalan yang nak menuju kehidupan kita ni sebagaimana yang Allah redha, ada jalan, ada cara. Cara dia ialah mengikuti sepenuhnya apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dua sumber yang paling penting, Al-Quran dan sunnah-sunnah, mengikut manhaj-manhaj yang sebenar. Baik, kita tengok dia menyuruh ahli keluarganya tentang solat. Bab solat ni kalau kita naik sikit atas sejarah, dulu ada sejarah panjang, iaitu bila mana Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim supaya mendatangi Nabi Allah Ismail. Kedatangan kali ini ialah supaya Nabi Allah Ismail membangunkan kembali. Dengan kata lain, bina kembali binaan Kaabah. Dulu binaan Kaabah dah ada. Dulu binaan Kaabah dah ada sejak awal. Yang dibina sejak zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Idris sampai Nabi Allah Nuh. Bila berlaku banjir besar Nabi Allah Nuh, binaan Kaabah ni rosak. Binaan Kaabah ni hanyut oleh banjir besar tadi. Tapak tu ada, tapi binaan atas tu tak ada. Jadi selang lama Allah perintah Nabi Allah Ibrahim bangun balik binaan atas tapak Kaabah yang lama tadi. Jadi dibantu oleh siapa? Anak dia Nabi Allah Ismail. Wa iz yarfa'u Ibrahimul Ismail qawa'ida minal baiti, tu surah Baqarah tu panjang dia punya cerita. Jadi bila bangunkan, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim supaya menyeru daripada segenap penjuru alam, kan? Panggillah supaya mereka mendatangi rumah Allah ni. Jadi sebab tu kita sebut Nabi Allah Ibrahim cuma seru daripada 4 penjuru alam, seolah-olah panggil semua manusia supaya datang berziarah ke rumah Allah ni. Jadi bab menyampaikan suara Ibrahim pada mereka, pandailah, tu kerja Allah. Kalau kita nak ambil pemahaman kita hari ni, kita nak cakap lagu ni, oi mari, mari, mari. Speaker tak pasang, berapa rumah lepas je. Kalau kita nak buat pendekatan tu dah. Sini pun tak lepas, Kampung Binjai, hak rumah nombor 10 tak lepas dah. Apatah lagi 4 penjuru alam Nabi Allah Ibrahim nak seru supaya semua manusia ni datang berziarah ke rumah Allah ni. Maksudnya Nabi Ibrahim cuma jalankan tugas, buat seruan, pandailah Allah menghantarkan suara dan panggilan tersebut supaya didengar oleh setiap manusia yang berada di 4 penjuru alam ini. Dan dalam masa yang sama Nabi Ibrahim juga diperintahkan solat, dan solat ini diturunkan kepada anaknya Ismail, dan sekali lagi Nabi Allah Ismail menurunkan kewajipan solat ini kepada ahli keluarga dia. Jadi bukan saja solat, bahkan juga zakat.
Jadi sebenarnya persoalan semayang, persoalan solat dan penunaian zakat dah berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni lagi. Cuma kita sebut pelaksanaan mungkin berbeza lah. Dari sudut waktu semayang mungkin berbeza, dari sudut bilangan rakaat mungkin berbeza, dari sudut zakat tu mungkin lebih kecil skop dia berbanding dengan macam-macam jenis zakat yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi poin dia ialah semayang tu dah ada, zakat tu pun dah diwajibkan pada umat sebelum ini. Jadi kembali kepada persoalan solat. Bila kita sebut solat sebagai contoh dalam surah Taha ayat 136, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluarga kamu supaya mengerjakan ataupun menunaikan solat dan bersabarlah kamu dalam melaksanakannya. Kenapa perlu sabar? Memang semayang ni susah. Memang semayang ni susah, memang semayang ni payah nak jaga. Kalau kita culah, kalau kita main-main, kalau kita buat ringan tak ringan, berat tak berat ni, dia akan jadi terlepas, dia akan jadi terlucut. Jadi dalam ayat ni sebenarnya sebut supaya kita ni suruh anak kita semayang, suruh isteri kita semayang, suruh ahli keluarga kita semayang dan sabar dalam menanggung pelaksanaan solat tersebut. Yang jadi isu lah ni bukan bab sabar lagi. Hak nombor satu tu suruh ke tak suruh lagi. Hak mula-mula sabar tu yang kedua dah. Suruh ahli keluarga kamu. Nombor satu lepas ke tak lepas lagi. Suruh ke tak bini kita semayang kalau dia tak semayang. Suruh ke tak anak kita semayang kalau dia tak semayang. Suruh ke tak ahli keluarga kita semayang kalau dia tak semayang. Hak sabar dalam menanggung pelaksanaannya tu dah nombor dua. Hak nombor satu terlepas ke tak lepas lagi. Jadi ini adalah isu yang besar. Kerana solat ini kita selalu sebut merupakan hubungan yang paling akrab, hubungan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Tinggal semayang, kita memutuskan hubungan dengan Allah. Kita semayang, kita menyambung hubungan dengan Allah. Bahkan Allah pula memberi penegasan, ancaman yang amat besar yang selalu dibaca oleh khotib setiap kali hari Jumaat, surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu batan, yang di dalamnya ada malaikat-malaikat yang sifat dia ghilazun, yang kasar, syidadun, keras. Gambaran yang disediakan dalam neraka untuk orang yang mencuaikan solat, yang melengah-lengahkan solat, yang mengabai dan meninggalkan solat. Allah dah sedia malaikat-malaikat yang jenis keras dan kasar. Kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, kalau ditakdirkan kita bersembang, berbicara, berkomunikasi dengan orang yang ada dua sifat tersebut tu pun kita serabut kepala dah. Kita nak sembang dengan orang jenis keras, jenis kasar, lagu mana agak-agak? Kita ni nak suka Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sihat ke? Sihat. Lagu tu kita sukalah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sihat ke? Ikut aku lah, sihat ke tak sihat. Kita pun malas aku nak nyembang. Hak duk atas dunia ni, kalau kita berasa orang tu kasar, orang tu keras, kita nak lari ke mana pun tak apa. Malas aku berkawan dengan ni, malas aku bercakap dengan ni. Dalam neraka nak pergi ke mana bang? Nak pergi ke mana? Malaikat hak keras dengan kita, malaikat hak kasar dengan kita, nak lari pergi mana lagi? Tak ada jalan dah kita nak lari, kita kena hadapi dia. Jadi ingatlah ancaman daripada Allah tentang bahaya mencuaikan ataupun mengabaikan persoalan solat. Bahkan banyak kelebihan-kelebihan. Sebagai contohlah hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan Abi Daud ada, dalam Sunan Ibnu Majah ada. Sesungguhnya
Allah merahmati seseorang lelaki yang bangun pada waktu tengah malam dan kemudian dia solat 2 rakaat, kemudian dia membangunkan ataupun mengejutkan isterinya. Kalau isteri dia bangun dan solat juga sama seperti dia, alhamdulillah. Sekiranya dia kejutkan isteri dia tapi isteri dia menolak, maka dia pergi ambil ayat rentik, renjis atas muka isteri dia sampai isteri dia bangun dan menunaikan solat, Allah bagi rahmat atas dia. Dan ayat seterusnya dia kebalikkan daripada tu je. Begitu juga Allah akan bagi rahmat pada seorang wanita yang bangun pada waktu tengah malam solat 2 rakaat, kemudian dia kejutkan suami dia. Sekiranya suami dia bangun hasil kejutan tadi dan suami dia semayang, Allah merahmati keduanya. Tapi kalau suami dia malas nak bangun, pergi ambil ayat renjih muka suami dia supaya suami dia bangun dan semayang. Begitu juga hadis daripada Abu Hurairah gabung dengan Abi Darda. Hadis ni riwayat Ibnu Majah ada, riwayat Imam Nasa'i ada, Imam Abu Daud ada. Sesungguhnya sekiranya seseorang lelaki bangun pada tengah malam dan dia mengejutkan isterinya dan kedua-duanya solat walaupun cuma 2 rakaat, maka Allah akan menuliskan pahala bagi kedua-duanya orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik pada si suami ataupun pada si isteri. Tapi payah tak? Tidak. Hak nak gerak tu satu hal, hak nak bangun tengah malam tu satu hal yang lain. Hak kita sendiri nak bangun. Biasa kalau kita bangun, kita buat seorang-seorang kita tak? Ambil wuduk, Allahu Akbar, semayang-semayang, baca Quran sikit, beratik sikit sampai subuh. Bini kita tak kejut dah. Kalau bini bangun pun samalah. Sebab dia dah jadi satu apa? Mana kalau kejut pun tak bangun ni. Hak isteri bangun tadi, kalau dia kata kalau saya kejut suami saya ni tak bangun ni. Hak suami pun kalau kejut isteri tak bangun juga. Jadi dia buat cara dia sendiri. Tapi ada satu kisah menarik. Yang ni berlaku pada keluarga Abu Hurairah. Keluarga Abu Hurairah ni depa bangun malam, depa membahagikan kepada tiga slot. Ada, kalau kita bayangkan malam ni ada 1/3, 2/3 dan 3/3. Abu Hurairah ni dia bangun pada permulaan 1/3 malam. Dia bangun, dia buatlah dalam tempoh tu apa yang dia nak buat. Dia semayang ke, dia baca Quran ke, dia berwirid ke. Bila sebelum dia nak tidur, untuk 2/3 malam dia akan kejut dan bangunkan isteri dia. Jadi dia tidur, bini dia pula bangun hak 2/3 tu. Bini dia buatlah, bini dia nak semayang ke, nak baca Quran ke, nak berwirid. Jadi bila masa nak masuk 3/3, sebelum bini dia tidur, bini dia kejutkan anak-anak dia. Jadi bini dia tidur, anak-anak dia bangun. Bila anak-anak dia buat sama seperti bapak dan mak dia, bila menghampiri subuh, maka anak ni akan kejut bapak dengan mak semayang subuh berjemaah. Agak-agak payah ke susah? Soalan pun payah dah ustaz tak? Payah ke susah? Patutnya payah ke senang kan? Memang payah, memang susah. Memang payah, memang susah. Tapi kalau dia tu dah jadi rutin, sebab itulah peribahasa Melayu sebut Allah bisa, tegal biasa. Sebab kita tak membiasakan akan hal tersebut, memang susah. Apa pun nak bagi biasa, mula-mula tu memang susah. Percayalah tuan-tuan, apa jua bentuk ibadah, apa jua bentuk amalan yang sebelum ni kita tak pernah buat atau jarang buat, memang mula-mula susah. Kita berasa berat. Tapi bila kita dah amal sikit-sikit, praktikkan sikit-sikit, training sikit-sikit, lama-lama dah jadi kebiasaan. Bila jadi kebiasaan, dia akan datang rasa seronok untuk melakukan hal tersebut. Jadi bila dah rasa seronok, nak capai rasa seronok pada tingkat amalan dan ibadah tu payah. Tapi rasa seronok ni dah dicapai oleh imam-imam besar dulu, tabi'in dulu, ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat dulu. Mereka dah sampai satu tahap rasa manis, rasa seronoknya dalam amalan dan ibadah mereka terhadap Allah. Kita hari ni seronok ibadah ke seronok benda lain? Kita hari ni seronok benda lain. Tapi bab ibadah tu payah nak jadi seronok. Payah nak jadi darah daging, payah nak jadi kebiasaan kita. Baik, kembali kepada persoalan solat tadi. Yang tadi pun saya ada sentuh sikit.
Bila kata semayang ni, sama ada kita buat alhamdulillah atau kita meninggalkan, dia boleh jatuh pada dosa. Dan sebelum ni kita dah membicarakan antara sifat-sifat yang boleh dikategorikan sebagai dosa besar tu ada berapa? Ada 4 kan? Pertama ialah dosa-dosa yang dikenakan hukuman hudud. Dalam Quran cerita, siapa buat ni kena hukum hudud, tu termasuk dosa besar. Yang kedua, dosa-dosa yang Allah sebut dalam ayat Quran ataupun hadis yang akan menerima ancaman siksa Allah di akhirat kelak, termasuk dosa besar. Ataupun yang menyebabkan pelaku dia jatuh pada fasik, juga dosa besar. Ataupun yang menyebabkan mengundang laknat Allah. LGBT, makan riba, makan harta rasuah, ni termasuk yang dilaknat oleh Allah. 4 ni kategori yang termasuk kategori dosa besar. Tetapi yang kita nak bicarakan ialah jangan sampai mulut dan lidah kita telajak jadi benda lain. Maksud jadi benda lain ialah ada kategori bila kita tu ingkar pada perintah Allah, dia jadi melawan hukum Allah. Satu lagi kita bimbang takut jadi mengubah hukum Allah. Baik, macam contoh semayang, simple. Ada orang ni, dia tidak membiasakan diri dia semayang, dengan bahasa mudah, malas semayang. Bila kita jumpa dia, kita tanya dia, kenapa kamu tak semayang? Aku saja aku. Sebab aku malas nak semayang. Tapi, apakah hukum ataupun kewajipan semayang di sisi kamu? Oh, yang tu kalau tanya budak darjah 1, darjah 6 pun tahu. Hukum semayang tu wajib, hukum semayang tu fardu. Tapi aku sendiri saja malas semayang. Maksudnya dalam kategori ini dia berdosa kerana meninggalkan ketaatan kepada perintah Allah, iaitu kewajipan dan kefarduan solat. Walaupun dalam masa yang sama dia masih meyakini solat itu wajib atas dia. Solat tu fardu atas dia, cuma dia malas. Orang macam ni dikatakan melanggar hukum Allah. Dia berbeza, yang bahaya ialah dia sendiri tak semayang. Bila ditanyakan kewajipan dan kefarduan solat atas dia, mana ada ayat Quran Allah suruh kita semayang? Semayang tu tak perlu, semayang tu tak wajib. Bila dia jawab lagu ni, dia bukan langgar hukum Allah, dia mengubah hukum Allah. Beza antara dua-dua ni berdosa, tapi satu dia langgar kerana dia masih rasa wajib. Tapi hak ni dia bukan setakat langgar, dia ubah. Ubah pasal apa? Semayang tu fardu, semayang tu wajib berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi. Dia kata, oh tak ada ayat Quran hak mewajibkan kita semayang. Allah tak suruh pun kita solat. Tak ada hadis Nabi cerita pasal semayang, tak ada hadis Nabi cerita pasal kewajipan solat. Hak ni bukan kata langgar solat dah bagi. Hak ni mengubah hukum Allah. Ingat, bab mengubah hukum Allah mungkin perkara lebih besar, jadi benda perkataan-perkataan macam ni boleh gelincir dan berkemungkinan boleh ternafi dan terbatal Islam kita, akidah kita ataupun syahadah kita. Samalah seperti orang duk kata, pasal apa tak tutup aurat, pasal apa tak pakai tudung. Dia kata, oh saja aku malas pakai tudung, tapi wajib ke tak? Tudung tu wajib, tapi aku malas. Ni jatuh kategori melanggar hukum Allah. Tapi kalau kata aku tak pakai dan memang tak ada pun ayat dalam Quran yang mewajibkan kita tutup aurat, yang mewajibkan kita pakai jilbab, yang mewajibkan kita pakai tudung, bukan saja ayat Quran, hadis pun tak ada. Yang ni dia bukan langgar saja, dia ubah. Ini bahaya. Takut status kita jadi mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, gelincir kita punya iman, kita punya Islam, kita punya akidah, dan batal syahadah kita. Kadang-kadang bukan orang jahil saja boleh terlepas kata-kata dan cakap macam ni. Kadang-kadang hak bijak pandai pun terlampau pandai lah. Hak bijak sederhana tu dia okey lagi. Hak dia terlampau pandai dengan budaya-budaya yang ada, fahaman-fahaman yang ada, ideologi-ideologi yang ada, dia cuba nak serap masuk dalam ketetapan-ketetapan yang selama ini menjadi asas anda fundamental dalam agama. Ini bahaya. Boleh faham ke tak ni? Boleh faham, settle lah, selesai lah. Habislah cerita 2 ayat je pun.
Setakat ni dulu, insya-Allah kita akan sambung lagi. Okey, akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.